Okey, sekarang kita tengok pula contoh soalan berkaitan dengan graf jarak masa. Okey, graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, A, tentukan, nombor 1, tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu dekat kamu salah satu soalan yang akan ditanya dalam graf jarak masa adalah berkaitan dengan pegun. Okey, so kalau pegun, kita tengoklah bahagian yang mendatar. Okey, so soalan nak tentukan tempoh masa. Tempoh masa ni pula, okey, berkaitan dengan masa, kita kena tengok paksi X ataupun masa, paksi masa. Okey, so kita tengoklah bahagian mendatar ni. Okey, bahagian ini adalah bahagian yang mendatar atau okey berkaitan dengan pegun. Okey, nak tempoh masa, bila tempoh masa kita kena tengok paksi X. Ini adalah bahagian mendatar. Jadi kita nak tengok paksi X. Okey, bahagian ni lah. Masa dia. Okey, tempoh masa dia. Okey, 2 ke 3. Jadi macam mana kita nak cari tempoh masa? Okey, untuk soalan yang pertama, dia nak kita cari tempoh masa. Jadi kita carilah. Okey, 3 tolak dengan 2. Bersamaan dengan 1. 1 apa? 1 jam. Okey, ini adalah okey jawapan untuk soalan nombor 1. Okey, kita tengok pula okey nombor 2. Okey, soalan 2 dia nak kita cari laju kereta. Okey, laju kereta. Okey, sejam yang pertama dalam kilometer per jam. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu dah kalau laju mesti berkaitan dengan kecerunan graf. Laju mesti berkaitan dengan kecerunan graf. So kamu rujuklah mana dia okey kecerunan graf untuk sejam yang pertama. Okey, ini adalah sejam yang pertama. Jadi kecerunan graf adalah bahagian ni lah. So nak cari kecerunan graf, okey berkaitan dengan jarak mencancang bahagi dengan jarak mengufuk. Ataupun kecerunan tu mewakili laju kan. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Masa tidak ada masalah, kita boleh dapat maklumat iaitu 1. Tapi masalah sekarang, okey untuk jarak. Nak cari jarak untuk bagi jarak mencancang ni, okey kita kena tengok paksi jarak ni. Maksudnya tak bagi. Okay, kat sini tidak diberi jarak. So macam mana kita nak cari kecerunan? So kamu kena tahulah untuk kecerunan bagi satu garis lurus ni. Okey, kalau kamu nak cari kecerunan ni, okey sama je kecerunan dia daripada sini ke sini. Maksudnya kalau O ke sini kecerunan dia 2, maksudnya kecerunan O ke sini pun kecerunan dia pun 2 juga. Jadi kamu nak cari laju, okey kamu boleh menggunakan okey kecerunan inilah. Macam tu. So kita tahulah kan. Jadi untuk nak cari okey laju kereta okey untuk sejam okey yang pertama. Okey, so kita boleh cari menggunakan okey kecerunan ini. Ini. So ini okey 150. Okey, jarak mencancang dia 150 dan ini adalah 2. Jadi okey kita buatlah. Okey, laju jarak bagi masa kan. 150 bahagi dengan 2. Okey, kita dapatlah 75 kilometer per jam. Okey, sekarang okey kita tengok pula soalan B. Soalan B adalah berkaitan dengan huraian. Soalan B ni adalah berkaitan dengan huraian. Bila huraian, okey dia nak huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. So kita tahu tak 90 minit yang terakhir tu kat mana? Sedangkan kamu tengok okey 90 minit yang terakhir. So dalam paksi kamu tengok dalam paksi X okey berkaitan dengan jam. Masa ni dalam jam. Sedangkan dalam soalan ni 90 minit. Maksudnya kita kena tukarkan minit tu kepada jam. So macam mana nak tukarkan minit kepada jam? Okey, so kamu tukarlah 90 minit. Okey, nak tukar ke dalam jam. Okey, kita bahagi 90 bahagi dengan 60. So kamu bahagilah. Okey, 90 okey bahagi dengan 60 adalah 1.5 jam. 1.5 jam tu bahagian yang mana? Okey, 1.5 jam tu maksudnya sejam setengah. Okey, sini
Okey, yang terakhir kamu tengok yang bahagian last kali lah. Kat sini dah ada okey 1.5 jam ni bermaksud 1 jam 30 minit jugalah ataupun 1 jam setengah. Okey, ini ada bahagian ni dah 1 jam. Ini bahagian yang setengah dia. Maksudnya bahagian ni lah. Okey, ini ada bahagian ni. Maksudnya okey dia nak kita huraikan. Bila huraikan okey mesti berkaitan cikgu kata mesti berkaitan dengan laju. Jarak dan juga masa. Masa tak ada masalah, kita dapat dah 90 minit. Jarak, macam mana kita nak tahu jarak pula? So, kita tahulah, 90 minit tu adalah bahagian ni, 1.5 jam ni. Maksudnya inilah bahagian graf ni. Jadi kita boleh dapat jarak 270, 150. Tolaklah 270, tolak dengan 150. Kita akan dapat 120. So, kita dapat jarak dia adalah 120. Macam mana nak cari laju pula? So, kita letakkan formula dia laju. Laju. Jarak bahagi dengan masa. Jarak dia adalah berapa? 120. Masa dia. Jangan ambil 90 minit. Kita ambil jam. Kita bagi dengan 1.5. So, kita bagilah 120 bagi dengan 1.5. Kita dapat 80 kilometer per jam. So ini ada 3 maklumat yang kita dapat. Jadi kita boleh buat huraian. Jadi kita buatlah huraian. Kereta bergerak sejauh 120 kilometer dengan kelajuan 80 km per jam. 80 km per jam. Bagi tempoh. Dalam soalan nak 90 minit terakhir. Tadilah bagi tempoh 90 minit terakhir. Ini cara penyelesaian. Bagi contoh yang pertama.